Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatul iman, summa alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sambung baca sebelum salam. Kita sambung kemarin punya 165. Tengok cik. Kita masuk hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lam yurakhas fi ayyam at-tashriq an yusamna illa liman lam yajid al-hadi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka berkata, kalau qala seorang berkata, kalau qala dengan lam alif dua orang berkata, telah diberikan keringanan, yakni rukhsah. Itu pada perkataan tidak diberikan keringanan. Lam yurakhas, sekali-kali tak diberi rukhsah pada hari-hari tasyriq untuk berpuasa, kecuali bagi mereka yang tidak memiliki haiwan kurban. Hadis ni dia macam mana sambungan hadis kemarin, hadis Muslim, hadis daripada Nubaisyah Al-Hudhali, iaitu Aisyah kata, Nubaisyah kata, Nabi SAW kata, hari tasyrik adalah hari makan, minum dan berzikir pada Allah, hari seronok. Jadi jangan siapa-siapa pergi puasa hari itu. Jadi seolah-olah larangan yang ada pada di situ tak membenarkan kita puasa hari tasyrik. Ni pula kita tengok hadis kata Aisyah dan Ibnu Umar bahawa tak diberi keringanan, rukhsah, sekali-kali tak dibenarkan, sekali-kali tidak ada rukhsah pada hari tasyrik untuk berpuasa. Ayyusamna, maksud dia hari tasyrik ni tak ada siapa boleh puasa, melainkan orang yang pergi haji, dia tak bawa binatang untuk dikorban, maka dia kena dam lah, kita kata, maka dia boleh puasa dam. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Seolah-olah hadis ni menyatakan kepada kita, walaupun hari itu hari tasyrik, cuma ada satu jenis puasa aja, puasa berkaitan dengan urusan haji. Baik, tengok. Hadis ini menunjukkan bahawa puasa pada hari-hari tasyrik diperbolehkan bagi mereka yang tidak memiliki haiwan korban, baik orang tersebut melaksanakan haji, ibadat haji tamattu', qiran ataupun ifrad. Berdasarkan keumuman hadis ini, apa jenis haji, kalau melibatkan dia kena bayar dam, kemudian dia tak ada duit nak bayar dam, maka dia nak puasa, maka dia boleh puasa pada hari tasyrik.
kerana memberi keringanan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ni darjat dia marfu'. Hadis ni kalau dilihat dari segi zahir dia mauquf. Dia bukan ada perkataan qala Rasulullah. Cuma kata tuan kitab kita ni mungkin dia punya makna hadis ni marfu' lah. Tapi darjat dia mauquf sebab yang kata ni adalah Aisyah dan Ibnu Umar. Dari segi sanad sahih kata Aisyah dan Ibnu Umar kata benda ni memang sahih. Dia berkata Bukhari telah mensahihkan. Tapi kata penulis kitab kita, walaupun mauquf tetapi makna dia marfu'. Sahabat tak akan kata boleh tak boleh, sahabat tak akan kata sah ke batal ke, melainkan dari Nabi lah. Dalam masalah ni, puasa pada hari tasyrik ni terdapat 3 pendapat. Pendapat ketiga daripada pendapat, Sana'ani kata ada 3 pendapat ulama. Yang ketiga dia kata, pendapat yang ketiga, 1, 2 dia tak sebut, dia sebut yang ketiga, menyatakan bahawa jika peristiwa di atas terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia bisa menjadi hujah. Sekarang ni apa yang Aisyah dan Ibnu Umar sebut, benda tu pernah jadi tak zaman Nabi, atau ini fatwa di zaman Aisyah? Ini yang dibincangkan. Sebab hadis yang kita jumpa dah, Nabi tak sebut pasal puasa. Nabi kata hari makan, hari minum, hari zikir pada Allah. Dalam riwayatnya melebih-lebih dia kata hari jima' terus cik. Itu riwayatnya melebih-lebih, martabat dia tak sah apa. Tiba-tiba hadis ni pula kata boleh puasa hari tu kecuali orang yang tak ada al-hadiyu, binatang sembelihan. Baik, okey, kata dia dari segi sahih dah. Cuma kita nak tahu kejadian tu berlaku tak zaman Nabi? Ada tak orang puasa hari tasyrik zaman Nabi? Itu saya nak tahu. Sebab mungkin ini satu ijtihad fatwa yang dibuat oleh Aisyah dan Ibnu Umar. Kalau ijtihad, tengok pula sahabat-sahabat lain apa pandangan mereka. Mereka kata macam mana? Dia kata dalam masalah ni ada 3 pendapat para ulama. Salah satu kata mereka menyatakan bahawa jika peristiwa di atas membenarkan puasa hari tasyrik itu terjadi zaman Nabi, maka dia bisa jadi hujah. Sekali jadi zaman Nabi cukup boleh jadi hujah, boleh berpuasa pada hari tasyrik. Dan jika tidak, maka dia tak bisa menjadi hujah. Kalau benda ni tak jadi zaman Nabi, cuma ijtihad di kemudian hari, itu bukan hujah muktamad. Maka kadang-kadang satu-satu ijtihad tu dia bersesuaian dengan zaman. Bila masalah zaman tu hilang, maka hilanglah ijtihad tu. Datang zaman lain pula, ijtihad pula baru, dia kata. Tapi dia kata kemudian ada hadis lain yang menjelaskan siapa yang memberi keringanan tersebut, yang diriwayatkan oleh Ad-Darul Qutni dan At-Tahawi. Hanya sahaja hadis tersebut adalah dhaif, iaitu dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah kepada orang yang melaksanakan haji tamattu' dan tidak mendapatkan haiwan korban untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Ada riwayat ni, ada riwayat Darul Qutni, riwayat At-Tahawi ada, tapi riwayat ni dhaif. Dan hadis ini khusus untuk mereka yang melaksanakan haji tamattu'. Maka hadis tersebut tak bisa menjadi dalil bagi pendapat di atas. Kalau ikut hadis dhaif ni untuk haji tamattu' sajalah, haji lain tak boleh. Kata Sana'ani tak boleh jadi hujah untuk tak boleh jadi hujah untuk keseluruhan hukum, tak boleh, dia kata. Al-Bukhari telah meriwayatkan hal tersebut dari perbuatan Aisyah, Abu Bakar dan fatwa daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bukhari kata memang ada fatwa macam ni, fatwa daripada Aisyah. Aisyah kata boleh puasa hari tasyrik. Memang ada fatwa daripada Abu Bakar, kata boleh puasa pada hari tasyrik. Kemudian ada sekelompok orang yang berpendapat bahawa larangan tersebut bersifat anjuran, yang mana diperbolehkan berpuasa bagi siapa saja saat itu. Ada ulama kata Nabi melarang kita puasa hari tasyrik itu hanya sebagai anjuran. Maksud dia
Bukanlah haram, makruh je. Maksud dia anjuran, maknanya lebih baik tak usah puasa. Anjuran supaya jangan puasa. Hanya sahaja dia kata, ulama yang kata ni, dia tidak didokong oleh sama sekali oleh dalil. Yang kata anjuran tu tak ada dalil langsung. Baik, dalam masalah ni Imam Syafi'i ada dua pandangan. Imam Syafi'i ada dua pandangan. Dia ada pandangan lama, dia ada pandangan baru. Pandangan lama dia, Imam Syafi'i kata hari tasyrik boleh puasa. Itu untuk orang yang buat haji tamattu' dan tak ada al-hadiyu. Dia boleh puasa. Itu pandangan lama Imam Syafi'i. Adapun pandangan baru yang dipopularkan oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i ada pandangan baru dia, kita panggil qaul jadid dia. Imam Nawawi suka yang ni, iaitu dia kata pada hari tasyrik tak boleh puasa apa jenis puasa sekalipun. Baik puasa sunat, baik puasa wajib. Nak qada ke, nak tamattu' ke, nak puasa apa, tak boleh langsung. Puasa juga dia kata haram. Ini dia kata disokong oleh siapa? Pandangan yang macam ni, kata Nawawi, disokong oleh Zubair bin Awam di kalangan sahabat Nabi. Disokong oleh Zubair bin Awam. Disokong oleh Ibnu Umar. Dari segi dari sisi para tabi'in, disokong oleh Ibnu Sirin, oleh Abdullah bin Amr. Maka dia kata kena apa? Orang-orang yang Imam Syafi'i, dia pandangan baru dia tak mau kita puasa pada hari tasyrik. Juga disebut oleh Imam Abu Hanifah, disebut oleh Daud Az-Zahiri, disebut oleh Ibnu Munzir, dan satu riwayat dalam mazhab Ahmad juga menyokong kata jangan puasa pada hari tasyrik. Tapi Imam Malik dengan dua pandangan dia, pandangan boleh puasa dan pandangan tak boleh puasa dia. Dari segi ulama yang membenarkan puasa, dari segi ulama yang membenarkan kita puasa pada hari tasyrik ni ialah Imam Ibnu Munzir. Imam Ibnu Munzir kata kalau puasa tu puasa untuk tamattu', okey, dia kata boleh. Zubair bin Awam dia sokong kata hari ni hari tasyrik boleh puasa. Ibnu Umar, Ibnu Sirin, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Amru Al-Auza'i, satu pandangan dalam mazhab Malik, satu pandangan dalam mazhab Ahmad, Ishaq, dan satu riwayat daripada Imam Ishaq harus puasa tamattu', dan satu qaul daripada ulama lain bahawa pada hari tasyrik tu boleh puasa untuk puasa tamattu' ni, puasa dam ni, dan dia kata wa ghairuhu, dan puasa-puasa lain pun boleh. Puasa-puasa lain pun boleh. Syekh Sabit kata ashab Syafi'i, kawan-kawan Imam Syafi'i, ulama-ulama yang ikut mazhab Syafi'i ni juga, depa kata puasa wajib kalau puasa tu bersebab. Depa samakan puasa hari tasyrik, apa hukum puasa hari tasyrik, mereka samakan masalah ni dengan masalah sembahyang pada waktu yang dilarang. Sebab hari tasyrik hari yang dilarang, ini salat waktu yang dilarang, sama. Lepas asar tak boleh salat, lepas subuh tak boleh salat. Tapi adakah semua salat tak boleh? Maka dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau sekiranya salat tu salat bersebab, maka boleh. Tapi kalau salat tu tak bersebab, sunat mutlak saja-saja nak buat, lepas asar ke lepas subuh ke kita masuk masjid, tak apa, sembahyang 2 rakaat tahiyat. Sebab apa? Datang sebab kan, masuk sebab tahiyatul masjid tu. Maka dia bersamakan dengan hari tasyrik. Kalau kita saja-saja nak puasa mutlak tak boleh. Tapi kalau bersebab, seperti nak qada Ramadan,
nak bayar nazar, seperti nak puasa kafarah. Ini satu ashab dalam mazhab Syafi'i kata boleh puasa. Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi dia berkeras, dia kata tak boleh, tak mau puasa. Adapun riwayat Aisyah ni yang kita baca, Aisyah dan Ibnu Umar ni, apa kata Imam Ibn Hazmin? Dia kata yang ni mauquf, jangan kata marfu'. Ini mauquf. Kalau mauquf mungkin ijtihad Aisyah, kalau mauquf dia mungkin fatwa Aisyah. Aisyah terkenal kan dengan fatwa-fatwa dia selepas Nabi wafat. Maka kata Imam Ibn Hazmin, dia kata wala hujjatun fi ahadun ma'a Rasulillah. Dia kata tidak ada hujah siapa pun sebelah Nabi. Kalau Nabi kata hari tu hari makan, hari minum, jangan siapa bok mai hujah lain kata boleh puasa. Jangan siapa kita pergi letak sebelah Nabi, dia kata. Kalau yang boleh kata boleh puasa tu Nabi je. Aisyah dan Ibnu Umar jatuh sahabat Nabi lah. Mereka tidak maksum. Dan pula hadis tu hadis mauquf, bukannya marfu', dia kata. Maka dia kata ingat satu benda. Apa dia? Ingat satu benda, dia kata. Jangan duk pergi ambil sanad-sanad ni secara zon-zon ni, tak mah. Tak mah. Sebab dia kata Nabi sebut kan, Nabi kita iyyakum wadhann fa inna dhanna aktsabul hadis. Nabi kata hati-hati kamu ni dengan sangka-sangka, kerana sangka tu seburuk-buruk perkataan. Jadi tak boleh duk pergi kata mauquf, mauquf macam marfu', tak boleh, tu sangka. Dia bukti kena kuat. Maka Imam Ibn Hazmin dia la yajuzu siyam ayyamut tasyrik, tak diharuskan puasa pada hari tasyrik. Dan hari yang dia maksudkan dengan hari tasyrik itu adalah 3 hari selepas daripada hari nahar. Itu adalah hari tasyrik. Nazar ke, kafarah ke, puasa tamattu' ke, puasa apa kata-kata, dia semua ni tak mahu puasa. Kita dengar ulama bahas-bahas, kita dengar kita nak ambil yang mana? Kita kata khilaf. Kita kata khilaf. Tapi kita kena berani ijtihad juga. Hari raya puasa, raya haji ni 10, 11, 12, 13. Kenapa hari tasyrik tu wujud? Hari tasyrik ni wujud kerana dua pasal. Satu, kerana dia berpihak kepada jemaah haji untuk menyelesaikan wajib-wajib haji, kan? Iaitu melontak di Mina dan bermalam di Mina. Itu daripada wajib haji. Sama ada depa nak buat nafar awal ataupun nafar tsani, itu atas pilihan depa masing-masing. Bermakna hari ni wujud, ayyamut tasyrik ni wujud kerana nak bagi depa ni selesaikan rukun Islam yang kelima. Baik. Dan depa nak melontak tu pakai riang, pakai tenaga. Kalau kita pergi buka ruang boleh puasa, yang nak puasa ni kok mana nanti ada. Maka dengan kerja depa nak selesai tu, dengan peruntukan hak depa, itulah dikatakan ayyamut tasyrik. Dia wajib haji bermalam di Mina, wajib haji melontak di Jamrah, kan. Jadi itu di antara sebab hari tasyrik itu wujud, kerana nak menyelesaikan urusan haji. Yang kedua, hari tasyrik ni wujud bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Itulah hari untuk berkorban. 10 Zulhijjah, lepas tu imam bagi salam sembahyang, dah masuk dah waktu boleh sembelih, sampai 13 hari Zulhijjah maghrib, kan. Itulah 10, 11, 12, 13, 4 hari. 4 hari itulah untuk orang tak buat kerja haji ni, duduk tempat-tempat tanah macam kita ni, nak sembelih. Dan nak sembelih ni pula nak kena lawan dengan rebau lembu, pakai riang. Tiba-tiba kita kata boleh puasa hari itu, maka sebahagian daripada maksud diperuntukkan syarak hari tasyrik itu akan terjejas. Dalam tak puasa pun, yang masuk tumpuk-tumpuk ni tak mai. Dalam tak puasa, baru dia puasa. Jadi dengan puasa hari tasyrik tu, dengan maksud wujudnya hari tasyrik tu, dengan puasa tu, dia tak ngam. Maka benarlah kita kata pandangan yang menyatakan hari itu bukan hari puasa.
nak qada ke nak apakah hari lain. Hatta kalau nak bayar apa nama puasa dam pun, selagi ada di Mekah tu bolehlah puasa, tak balik lagi ambil 3 hari, balik ambil 7 hari, 10 hari, boleh lagi. Tak mesti nak tumbuh pada hari tasyrik. Jadi pandangan yang kata tak puasa tu nampaknya lebih masuk dengan maksud hari tasyrik. Baik. Selesai hadis itu. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengistimewakan malam Jumaat atas malam-malam lainnya dengan salat malam, yakni qiyamul lail. Dan janganlah kalian mengistimewakan hari Jumaat atas hari-hari lain dengan puasa, kecuali jika ia bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian. Hadis ini hadis Imam Muslim. Hadis ini merupakan dalil tentang haram terus ni bahasa dia. Hadis ini merupakan dalil, kata dia, tentang haramnya mengistimewakan malam Jumaat atau malam-malam lain dengan melakukan suatu ibadat, baik berupa salat ataupun baca Quran yang tidak biasa dilakukan pada malam-malam lainnya. Sana'ani kata dengan adanya hadis ini, dia menjadi satu dalil pada kita. Dalil apa? Tak boleh kita mengistimewakan satu malam dengan satu sembahyang yang khusus. Tak boleh. Kita tak boleh buat begitu. Sembahyang apa tu? Sembahyang khusus yang kita nak buat. Malam-malam biasa duk sembahyang tahajud, duk buat witir. Tak tahu mai malam Jumaat ni, bunyi pun malam Jumaat, roh-roh pakat balik. Biarlah dia tengok anak cucu dia ni dalam ibadat. Buatlah sembahyang arwah ke. Sembahyang apa salahnya kan? Siapa nak kata tak leh lah. Kalau nak kata tak leh, buat main dalil lah tak leh. Sepatutnya dia nak buat kena buat main dalil. Dia kata tak leh, buat main dalil lah. Usalli sunnatul arwah raka'ataini lillahi ta'ala. Sana'ani kata haram, tak boleh macam malam biasa baca Quran macam tu. Adapun bulan puasa kita lebih, bukan lebih dari segi ibadat, lebih dari semangat kita tumpu pasal Nabi suruh. Yang ni pasal Nabi tak bagi. Bila dalil main lagu tu, kita akur daripada dalil. Tak boleh. Ni sebenar malam Jumaat ni mailah kita pakat sembahyang tasbih, malam lain kita tak ada nak sembahyang. Tak. Siapa nak buat lagu tu? Jangan pilih malam Jumaat, jangan khususkan malam Jumaat. Kecuali beberapa ibadah memang dijelaskan dalam hadis, kecuali Nabi kata malam Jumaat buat ini, malam Jumaat buat ini, malam Jumaat, kecuali Nabi sebut malam tu buat apa, yang tu saja ada. Seperti membaca surah Kahfi. Buat dia tak buat Aisin penterjemah silap tulis ke? Silap cetak. Dalam kitab Arab pun dia kata itu. Dia kata kekira'ah suratul Kahf. Macam baca suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi dia tu. Itu ada riwayat. Kita tak kata berlebih-lebih. Yang dijelaskan dalam satu hadis, maupun membaca beberapa surah lain yang kata-kata hadisnya mendapat komen daripada para ulama. Adapun dibaca surah lain tu termasuk Yasin tak? Termasuk dia kata ramai ulama komen. Apa kita nak kata kat Sana'ani baca dia ni pun satu Wahabi juga. Masalah Sana'ani ni. Dia kata lain daripada surah Kahfi, kita khususkan baca malam Jumaat, ulama komen. Surah Kahfi ni bacalah 1000 tahun pun malam Jumaat. Ada riwayat suruh baca. Ada riwayat suruh baca. Dia jadi sunnah baca malam Jumaat.
Kita boleh baca surah lain malam Jumaat, tapi surah apakah yang istimewa dibaca pada malam Jumaat? Suratul Kahfi. Dan bukan kata dalam sini, dalam Al-Pun Imam Syafi'i sebut malam Jumaat itu perbanyak selawat dan baca suratul Kahfi. Tuan punya mazhab kata suratul Kahfi, orang yang ikut mazhab dia baca surah Yasin. Apa salahnya? Baik. Hadis ini juga secara umum menjadi dalil disyariatkan salat gharaib. Hadis ini juga menjadi dalil disyariatkan salat gharaib yang biasa dilakukan pada permulaan malam Jumaat pada bulan Rejab. Tengok tak mana yang dia Sana'ani kata hadis ini jadi dalil pi semayang satu semayang nama gharaib, dan semayang ni dibuat pada malam Jumaat mula bulan Rejab. Malam Jumaat mula bulan Rejab. Masuk bulan Rejab, ambil malam Jumaat mula semayang gharaib. Pasal apa dia kata gharaib ni boleh semayang? Okey, nombor satu, kerana semayang gharaib itu ada hadis. Ada hadis satu. Yang kedua, dalam hadis ni Nabi kata apa dia? Nabi kata illa an yakuna, melainkan Nabi kata apa yang kamu dah biasa buat, yang kamu dah biasa buat, aku ajak kamu buat, baru teruskanlah macam biasa. Yang aku tak ajak, kamu nak fikir nak khususkan malam Jumaat dengan satu semayang, dengan satu ibadat khusus, jangan. Tapi kecuali yang aku dah ajak kamu dah, teruskan. Maka Sana'ani masukkan salat gharaib dalam ni kerana pada pandangan yang awal ni dia kata benda tu ada dalil. Maka tak salahlah kita buat benda yang ada dalil. Baik. Tapi dia kata, namun dia kata seandainya hadis yang menjelaskan salat tersebut adalah hadis yang benar, akan menjadi pengecualian dari hadis nombor ini yang mengharamkan hal tersebut. Kalau hadis tentang salat gharaib itu sahih, maka dia tak masuk dalam larangan ni. Nabi larang kita semayang malam Jumaat dengan satu semayang yang khusus kan. Tapi kerana hadis tu kata semayang gharaib ni itu semayang pada malam Jumaat Rejab yang masuk bulan Rejab, malam Jumaatnya mula. Sebab Nabi ajak macam tu. Nabi ajak semayang tu dibuat pada malam Jumaat. Hadis ni pula kata malam Jumaat tak boleh ada semayang spesial. Maka hadis ni tak masuk, menolak hadis tu, sebab yang tu Nabi yang ajak. Kalau hadis tu sahih dia kata. Tapi dia kata hanya saja dia kata hadis yang menjadi dalil atas salat gharaib tersebut banyak dibicarakan oleh para ulama yang kemudian mereka memutuskan bahawa hadis tersebut palsu. Alamak, salah pula. Habis hadis tu palsu dia kata. Jadi haram terus lah. Tak boleh buat. Tak boleh buat lah. Wallahu ta'ala alam, ikhwatul iman, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Imam Nawawi kata apa? Kalau hampa nak jumpa semayang gharaib ni, hampa bacalah kitab Qutul Qulub dan kitab Ihya. Hampa jumpa semayang ni. Lepas tu Nawawi kata apa? Nawawi kata, dia kata i'lam wa fi hadzal hadis an-nahyu as-sarih an takhsis lailatul jumu'ah bi salatin min bainil layali wa yaumiha yasumu kama taqaddama wa hadha muttafaqun ala karahiyah. Dia kata hadis yang kita baca ni, hadis ni dia kata adalah menegah secara terang, mengkhususkan malam Jumaat dengan satu sembahyang yang belai, dengan satu sembahyang yang kita tak biasa buat. Kecuali kalau Nabi ajak malam Jumaat buat lagu tu, tak masuk lah, memang itu sunnah lagu tu. Macam dia ajak malam Jumaat baca suratul Kahfi, tak boleh ambil hadis tu melarang orang baca Al-Kahfi, pasal Nabi ajak malam Jumaat baca Al-Kahfi. Ini kata dia muttafaq, ittifaq para ulama
hari Jumaat tak boleh puasa dengan satu puasa yang khusus, dan malam Jumaat tak ada ibadat khusus, buat macam biasa. Dia kata wahtaj bihi al ulama ala karahiyah hadhihi salah al mubtadi'ah allati tusamma al gharaib qatalallahu wadi'uha wa mukhtaruha. Dia kata ulama ambil hujah hadis ni untuk melarang sembahyang bid'ah yang nama dia salat gharaib, yang solat ni sebut tadi. Nawawi nama salat tu salat bid'ah. Lepas tu dia kata apa? Qatalallahu wadi'uha. Antum kalau marah ke orang Arab, antum kata sepatah kat dia, qatalallah. Tengok jadi apa dia. Apa ayat ni? Qatalallah. Ni ayat maki dah. Kita dah orang kata nak lawan tak reti arah dengan dia. Cakap-cakap dia tak mau dengar. Kita jangan kata sadaqallahul azim kat dia. Kata sepatah kat dia, qatalallah. Ataupun tambah di belakang, qatalallahu syaitan. Ataupun kata gantung, qatalallahu. Aku tengok muka dia akan berubah. Kalau kita tawak barang tu, harga yang tak menasabah pun dia bagi percuma terus pada kita. Kalau dia nak menipu, dia belah terus. Pasal ayat ni memang ayat pukai. Kalau bahasa kita lah, kita nak terjemah qatalallah ni, Nawawi kata ada orang pergi buat sembahyang gharaib ni solat yang bid'ah, dia kata jangan duk buat. Qatalallah, semoga Allah bagi mampu orang tu. Bahasa kita. Jadi nak kata apa? Qatalallah, semoga Allah bagi mampu orang tu. Itu bahasa bagus ya. Kita ni janganlah duk kata bahasa kasar-kasar. Ni qatalallah ni bahasa apa? Bahasa puisi. Bahasa syair. Qatalallah, siapa dia kata? Qatalallahu wadi'uha. Semoga Tuhan bagi mampu kawannya duk reka semayang ni. Saya tak tahu, mungkin ialah antara Imam Ghazali dengan Imam Nawawi siapa dulu? Ghazali dulu kan. Ghazali 500 kan. Dia dah 600 lebih dah. Dia sebut ada dalam Ihya, ada dalam Qutul Qulub. Dalam Ihya Ghazali suruh buat. Tapi bukan Ghazali yang mereka semayang ni. Ghazali cuma jumpa hadis tu. Ghazali bukan mereka, dia jumpa hadis tu. Dan mungkin Ghazali menilai hadis tu tidak palsu. Ghazali ambil boleh kitab dia. Di sisi Nawawi, ya ilmu hadis dia kita kata lebih jauh, luas daripada Al-Ghazali. Dia kata semayang ni semayang yang bid'ah. Kalau Ghazali tahu sembahyang tu sembahyang bid'ah, takkan Ghazali nak buat? Kalau Ghazali tahu hadis tu hadis palsu, takkan Ghazali nak buat? Sebab Imam Ghazali sendiri buka bab dalam Ihya, bab masuk neraka kalau berbohong pada Nabi. Takkan Ghazali nak buat? Bermakna Ghazali tak tahu hadis tu palsu. Tapi Nawawi dengan begitu yakin sekali, dia kata sembahyang ni bid'ah, dan supaya Tuhan bagi mampu bang kawan yang cipta sembahyang ni. Bukan kawan yang buat. Kawan yang buat ni tak tahu apa. Kawan yang cipta sembahyang ni. Dia kata apa? Dia kata fa innaha bid'atun munkaratun minal bid'ah allati hiya dalalatun wa juhalatun fiha munkarat zahira. Dia kata sembahyang ni, dia kata sembahyang yang bid'ah, yang munkar, bid'ah yang sesat, yang bodoh. Dia kata juhalah tu bodoh. Ya, jahil tu bodoh kan. Tapi kalau juhalah ni, dalam bodoh tu ada bodoh lagi. Duk ingat dah selapis, rupanya duk ada bodoh lagi. Dia kata wa fiha munkarat zahirah. Dalam sembahyang ni ada kemungkaran yang sangat zahir. Kata Imam Nawawi, dia kata apa? Dia kata para ulama telah menulis mengarang kitab yang sangat bernilai pada membuka dan memburukkan dan menghukum sesat orang yang semayang dengan sembahyang gharaib ni, dan menyatakan sesat para perekanya. Dan dia kata para ulama telah menghimpunkan dalil-dalil tentang keburukan sembahyang ni, kebatilan sembahyang ni, dan kesesatan siapa yang buat sembahyang ni. Tengok salah seorang yang buat siapa? Orang putih kata apa cik? Tak boleh fikir? Tak boleh fikir?
unthinkable, tak boleh fikir tu. Kita orang tak boleh fikir macam mana jadi lagu tu. Pasal tu dalam agama ni ikhwan, bila kita jumpa hadis-hadis macam ni, kita tak boleh berhujah dengan nama orang, kita kena berhujah dengan dalil. Dalil tak boleh, tak boleh Kalau kita baca kitab lama-lama kata boleh, tiba-tiba kita jumpa dalil tak boleh, tak boleh Kalau kita petikan nama orang, nanti dalil akan jadi bangsa. Nama orang akan naik, dalil akan terpadam. Maka kita tak boleh kata Al-Ghazali suruh. Walaupun Ghazali suruh, Ghazali anjurkan kita buat, tapi setelah kita terdalil tu tak betul, dan An-Nawawi sikit punya bahasa ke dia bagi, dia bagi bahasa piau-piau punya, sampai dia kata apa dia kata orang yang tentang orang yang buat ni, dia kata wadalailu qabbuha, dalil pada menyatakan buruknya sembahyang ni, batilnya, wa tadlilu fa'iluha, dan sesatnya orang buat sembahyang ni. Dan dia kata banyak lagi para ulama tulis kitab. Jadi kita nak buat macam mana? Sana'ani pun sebut ada sembahyang al-gharaib, dia pun nak kata disyariatkan juga, tapi ujung tu dia kata tengok-tengok hadis tu palsu. Dia pun sedang hadis tu palsu. Tak boleh buat dia dah. Maka siapa duk pergi semayang dengan satu sembahyang khusus, jemaah pertama bulan ni ke, bulan tu ke, ataupun tiap-tiap jemaah dia, malam Jumaat dia ada sembahyang khusus, geng dia akan sembahyang yang khusus, dia kena ingat hadis ni, pasal hadis ni melarang sangat-sangat. Hadis ni juga menjelaskan haramnya mengistimewakan puasa nafilah sunat pada hari Jumaat. Imam Ibnu Munzir berkata, larangan atas puasa pada hari Jumaat telah menjadi satu ketetapan, sebagaimana larangan berpuasa pada hari raya. Kita tak boleh puasa hari raya, demikian kita tak boleh puasa hari Jumaat saja. Tapi ada beza lah, hari raya tu tak boleh puasa. Tapi hari Jumaat, kalau kita puasa sebelumnya sehari, kita puasa hari Khamis, lepas tu kita puasa Jumaat atau Sabtu, maka larangan tu hilang. Hari raya hang puasa macam kemarin saya puasa Ramadan kan, ni 1 Syawal, boleh tak saya puasa? Tak boleh. Itu beza Jumaat dengan hari raya. Tapi nak menunggalkan Jumaat dengan satu puasa sunat tak boleh. Abu Ja'far At-Tabari berkata, perbezaan antara larangan puasa hari raya dan puasa hari Jumaat, bahawa para ulama telah ijma' atas haramnya puasa pada hari raya walaupun orang tersebut puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Tak boleh. Kemarin Ramadan dia puasa sehari, kan? Hari raya dia nak puasa, betul, raya kedua pun nak puasa lagi. Tak boleh. Pasal kita ni banyak cik gak. Cik gak ni ketegak dia nak buat tu. Apa salahnya kan, dah lama dah kita makan minum. Hari ni hari kita nak mendekatkan diri pada Allah. Pergi puasa terus. Bila Nabi sebut jangan ni, mesti ada umat dia yang buat. Tak, kalau dia tak sebut lah. Sebelum Nabi ni, zaman Nabi tak suka dengan cara Yahudi Nasara ni. Yahudi besarkan hari apa? Hari Sabtu depa, Nasara ni dengan hari Ahad depa. Kita kaum muslimin hari Jumaat, suruh semayang lah, suruh itulah, suruh ni lah, dia nak pergi puasa. Dia nak pergi puasa. Dengan syariat semayang Jumaat tu, dengan nak kerja, memang hari tu tak sesuai puasa, kecuali dalam bulan Ramadan. Kecuali dalam bulan Ramadan, itu ketentuan Tuhan, kita tak boleh nak buat apa. Saja-saja puasa sunat jangan. Jumhur ulama berpendapat bahawa larangan puasa pada hari Jumaat bersifat anjuran. Maksudnya dianjurkan jangan puasa, dapat pahala kalau tak puasa. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa 3 dari setiap bulan, dan beliau jarang berbuka pada hari Jumaat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut menunjukkan bahawa larangan tersebut tidak bermakna pengharaman. Sana'ani bawa satu hadis Ibnu Mas'ud, hadis Imam At-Tirmizi. Hadis ini hadisnya hasan, menceritakan pernah Rasulullah tidak berbuka pada hari Jumaat, bermakna dia puasa. Dia puasa. Sana'ani kata ada macam-macam jawapan untuk hadis ni. Yang pertama,
Sunat ni kata, ada ulama kata apa yang dilakukan oleh Nabi ni menunjukkan kata tidaklah haram untuk puasa hari Jumaat, cuma dianjurkan jangan puasa. Namun kata San'ani, pendapat ini dibantah. Apa dia? San'ani kata bantah bahwasanya bisa jadi saat Rasulullah berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. San'ani kita boleh jawab benda ni. Sebab nanti di bawah ni kita akan jumpa kan, Nabi suruh kafir, kalau nak puasa juga hari Jumaat, puasa Khamis. Nak puasa juga Jumaat, puasa Sabtu. Kafir lagu tu Nabi kata. Ikhwan, bila Nabi larang satu benda ni, dia mesti ada. Mungkin hikmah dia lah kita tak tahu. Nuh, besok Dajjal akan turun, tengok Dajjal suka nak puasa Jumaat. Tak mampu kita. Kita kata tu dia, aku dah buat dah sampai tua, rupanya amalan Dajjal. Itulah kita kata, ikut lagi Dajjal. Yang sunnah dah tak mau ikut. Tengok-tengok Isnin Khamis Dajjal tak mau puasa. Dia nak puasa hari Sabtu saja, dia nak puasa hari Ahad saja, dia nak puasa hari Jumaat saja. Hari-hari yang Nabi duk kata jangan tu dia nak buat. Hari ni kita tak jumpa hikmah ke depan. Mesti kita akan jumpa hikmah dia. Macam dululah kita duk khatam budak-budak kan. Apa hikmah dia? Kita pun tak tahu. Hari ni bila moden dah, baru kita tahu. Ada penyakit rupanya kalau tak di khatam budak tu, ada penyakit yang boleh kena pada budak tu. Macam hari ni lah apa yang injek tu, vaksin. Dah 3-4 tahun dah berjalan, sudah kena penyakit siput babi, kena penyakit siput tu, macam-macam siput kita kena. Babi tu tak kena penyakit apa pun, kita yang kena. Lepas tu baru tahu hikmah dia. Demikianlah sunnah. Kita akan tahu nanti hikmah dia. Dan dengan adanya kemungkinan ini, maka hadis tersebut tak bisa menjadi dalil. Yang kata Nabi puasa hari Jumaat tu, untuk pegang hadis tu kata pernah Nabi puasa hari Jumaat, tak boleh jadi dalil kata boleh puasa hari Jumaat. Kemungkinan kata San'ani, Nabi puasa hari Khamis, dia kapit dengan Jumaat. Mungkin juga dia puasa hari Jumaat, dia kapit dengan Sabtu. Sekadar hadis Tirmizi tu saja, walaupun martabat dia hasan, itu bukan dalil nak mengharuskan boleh puasa tunggal Jumaat tu. Tak boleh kata San'ani. Para ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan hikmah di balik larangan puasa hari tersebut. Dan pendapat paling kuat, mereka menyatakan bahawa hari Jumaat hari raya. Ulama duk cari hikmah pasal apa hari Jumaat ni tak boleh puasa. Tunggal dia tak boleh puasa. Kemarin kita puasa kan? Ada siapa tak puasa kemarin? Kemarin kita puasa, hari ni pun kita puasa. Lain daripada bulan Ramadan, Khamis kita puasa, Jumaat kita nak puasa, is okay. Tapi tunggal dia saja. Pasal apa? Dia perlu cari hikmah. Di antaranya ada ulama kata, sebab apa? Sebab hari Jumaat ni Nabi biasa kata dia raya mingguan kita. Jadi kalau raya setahun sekali tu pun tak boleh puasa, maka wajarlah tak boleh puasa. Tapi tak kuat juga. Sebab apa? Nabi bagi pula puasa kalau kapit dengan Sabtu. Patut tak boleh puasa terus lah hari raya kan. Tapi tak apa, tengok dia nak kata apa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis marfu' daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, hari Jumaat adalah hari raya kalian. Tapi hadis ini hadis yang dhaif. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad yang hasan daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa di antara kalian ingin puasa sunnah, hendaklah dia puasa pada hari Khamis dan tidak berpuasa pada hari Jumaat, kerana hari tersebut ialah hari makan makanan, minum minuman dan zikir kepada Allah. Riwayat ni hasan daripada Ibnu Abi Syaibah daripada Ali. Wallahu ta'ala alam, kita kata sama macam hari tasyrik tadi Nabi sebut. Riwayat ini menjadi dalil haramnya berpuasa pada hari tersebut, namun tidak mesti sama persis seperti haramnya puasa hari raya dari semua sisinya, kerana keharaman puasa pada hari Jumaat akan menjadi hilang dengan berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Tetap larangan puasa hari Jumaat itu tunggal dia saja, itu dilarang. Kalau kapit hilanglah.
Yang ni yang duk cari hikmah ni pasal apa? Pasal apa? Kalau puasa Khamis dengan Jumaat boleh. Jumaat dengan Sabtu boleh. Jumaat saja tak boleh. Ini para ulama duk cari sampai lah tak jumpa lagi. InsyaAllah kita akan jumpa satu masa nanti. Adapun hari raya tu hang tu saduk kapik dengan apa? 1 Syawal, 10 Zulhijjah tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumaat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Hilanglah larangan tu, hilang dah. Hadis ini merupakan dalil menjelaskan hilangnya hukum keharaman tersebut atas dasar hikmah yang kita belum mengetahuinya. Sampailah kita tak tahu. Pasal apa kalau puasa qablahu dan puasa ba'dahu haram tu hilang. Tapi kalau puasa dia saja, kita kata saumul jum'ah faqat, dia saja haram tu datang. Dia kata hikmah tak tahu pasal apa yang belum kita tahu. Kata Sana'ani, kita boleh duduk saya saja kita cari tengok. Dan apabila ada seorang yang berpuasa hanya pada hari Jumaat, maka dia harus buka dan membatalkan puasanya. Oh betul. Kita pergi rumah dia hari Jumaat, tengok-tengok dia puasa. Kita kata, Syekh, ente puasa apa? Dia kata tak ada apa nak makan. Dia kata tak ada apa nak makan, okeylah. Dia main geram, tak ada apa nak mentek darah. Dia kata puasa api ya. Dia marah cik, dia geram. Dia kata puasa. Sekali kita akan jumpa hadis. Kalau hari tu, hari macam hari Sabtu saja kan kita puasa. Kebetulan hari Sabtu tu kita tak mempuasa, tapi tak ada apa. Kan kita ingat Nabi kan balik rumah, tak ada apa dia puasa kan. Kita kata puasa apa ya. Sekali lagi kita akan tengok Nabi kata, kita cakap bahasa lorak utara kita ni, kalau tak ada apa nak mentek darah, ada satu benda Nabi suruh kita makan. Janji jangan puasa. Jangan puasa hari Jumaat saja, jangan puasa hari Sabtu saja. Jangan puasa. Makanlah apa boleh makan. Sekali kita akan tengok. Sana'ani kata apa? Sana'ani kata batalkan puasa dia. Kita pergi beli aiskrim apa kau jolok masuk dalam mulut dia. Anak puasa. Anak puasa kata anak buka puasa. Jangan duk puasa. Dia kata ada hadis kata ini saim. Ini saim untuk Ramadan. Ini hari Jumaat, jangan buat gila. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad dan Abu Daud daripada Juwairiyah bahwasanya Nabi SAW mendatanginya pada hari Jumaat. Nabi jumpa ni sahabat perempuan ni, Juwairiyah. Tengok Nabi kawan dengan orang lelaki, Nabi kawan dengan orang perempuan. Tak ada masalah kawan dengan orang perempuan. Yang jadi masalah kalau kita buat masalah. Kita tahu batas dia perempuan, dia anak orang, dia bini orang, dia ipar orang, dia keluarga orang, dia menantu orang. Kita tahu dan kita sedar benda tu. Dan kita tahu yang dikatakan kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara nombor 5 tu. Kita sedar benda tu. So no problem. Kita nak melawak ada had. Kita nak bercapuk goi ada batas. Tak mencemarkan mak bapak dia, mak mentua dia, pak mentua dia tengok kita duduk sembang dengan dia, mata pun tak naik ketumbik apa-apa, kita jaga semua tu. No problem. Jadi tak benar perempuan kena suku dengan perempuan aja kawan, lelaki dengan lelaki je kawan. Tak benar ni. Nabi ada. Juwairiyah ni sahabat Nabi. Dia puasa hari Jumaat. Saat tu dia sedang puasa, Nabi jumpa dia. Maka Rasulullah tanya pada dia, apakah kemarin kamu puasa? Nabi tengok hari ni Jumaat. Nabi kata kemarin Khamis hang puasa tak Juwairiyah? Maka dia jawab tidak. Lalu Nabi kata lagi, apakah besok Sabtu kamu hendak puasa? Dia jawab tidak. Maka Nabi kata batalkan puasa kamu. Nabi kata kalau macam tu duduk puasa batal bang. Hadis ni hadis Bukhari, hadis Ahmad, hadis Abi Daud, hadis daripada Juwairiyah.
Kata San'ani, dan hukum asal bagi satu perintah wajib. Bila Nabi perintah dia buka puasa, asal dalam usul fiqh kata perintah asal dia wajib. Maka dia pun buka puasa. Tengok. Dia pun tak tanya kat Nabi, ya Rasulullah, nak buka puasa apa? Zam-zam, kurma, tak ada. Dia tahu nak buka puasa, Nabi suruh dia buka puasa. Yang tak tahu ni siapa? Yang tak tahu ni kita. Sayanglah dah masuk lohor. Lah masuk lohor apa ni, hari Jumaat. Habis dia kata tu hari Jumaat bulan Ramadan duk puasa. Mangkang, oh itu Ramadan. Ramadan ni kena puasa seluruhnya. Baik, jadi hadis ni kita baca kat ni tak boleh menunggalkan hari Jumaat saja untuk puasa. Tak mau, tak mau. Baik, hadis yang berikutnya. Wa anhu, daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Rawahu al-khamsah wastankarahu Ahmad. Oh, hadis ini menarik kita bincang. Daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, jika telah tiba pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini riwayat khamsah. Hadis ini Imam Ahmad menganggap mungkar. Imam Ahmad kata tak sahih. Tapi 5 ulama hadis kata dia hadis. Khamsah ni siapa dia? Tak, khamsah tak ada Bukhari, tak ada Muslim. Ya. Semua dia asal 7 kan? Asal 7 kan? Tak. Adalah hadis ni rawahu khamsah, dia masuk Ahmad. Tapi bila Imam Ahmad riwayat hadis ni, dia riwayat untuk menunjukkan mungkar. Maka dia kata rawahu khamsah, maka dia akan sebut sebab kenapa dikecualikan. Ada dalam 5 ni, dalam Ahmad, Tirmizi, Abi Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ni nama dia rawahul khamsah. Bila kata rawahu khamsah, maknanya kita faham 5. Bila Ahmad dia riwayat juga, tapi dia riwayat dengan dia nak beritahu hadis ni tak betul, maka mereka akan keluarkan dia dan dia kena tambah perkataan macam ni, wastankarahu Ahmad meriwayatkan hadis ni tapi dia engkar. Sebab pasal apa dia pakai perkataan khamsah juga? Pasal ada dalam Musnad Ahmad. Maka riwayat 5. Dalam 5 tu 4 orang bertahan. 1 orang dia engkar. Sekali dia habaq pasal apa Imam Ahmad engkar. Baik. Tengok ni. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah tiba pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian puasa. Hadis riwayat berlima. Ahmad menganggapnya hadis ini mungkar. Ibnu Hibban dan lainnya mensahihkannya. Sedangkan Ahmad menganggapnya mungkar kerana hadis tersebut melalui riwayat Al-Ala bin Abdurrahman. Ala ain lam alif hamzah, Ala bin Abdurrahman. Menurut saya San'ani, dia kata orang ni termasuk salah seorang perawi yang merawikan hadis-hadis Imam Muslim. Dan Ibnu Hajar dalam kitab dia At-Taqrib kata, yang kata Al-Ala bin Abdurrahman ni dia adalah perawi yang suduq, biasa sahaja, bisa saja dia keliru. Suduq ni maksud dia apa ikhwan? Bawah daripada thiqah. Bila kita kata rawi tu thiqah, martabat dia tinggi daripada suduq. Maknanya perawi ni perawi yang okey, tapi dia boleh lari tak mana-mana sikit. Dia boleh ada tak mana-mana. Jadi Imam Ibnu Hajar kata dia suduk. Kalau dia keliru pun boleh jadi. Tapi nak tuduh dia pembohong tak boleh. Dia suduk. Bawah daripada siqah. Siqah dipercayai, orang pertahan. Riwayat ini siqah orang kata. Dahsyat. Baik, tengok di atas. Hadis ini merupakan dalil. Kalau orang kata pada kita, kenapa Imam Ahmad tolak hadis ni? Imam Ahmad tolak pada masalah ni, Al-Ala bin
Abdurrahman, dipertikaikan dia, dipertikaikan. Tapi 4 orang pertahan, Ibnu Hibban pertahan riwayat ini sahih. Hadis ni merupakan dalil menjelaskan tentang larangan berpuasa jika pertengahan Syaban dah tiba. Namun hadis ni dibatasi dengan hadis lain, kecuali jika dia bertepatan dengan puasa yang biasa ia lakukan, sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Hadis ni, kalau kita ambil hadis ni tak bagi kita puasa bila masuk Syaban itu dah intasafa 14, 15 dah nak berjalan masuk nisfu lah, kita bagi nisfu. Hadis ni kata tak usah duk puasa dah, kecuali puasa yang biasa orang tu buat. Semalam kita cakap pasal puasa banyak 13, 14 dia puasa. Lepas tu di hujung bulan dia nanti puasa lagi 3 hari. Itu lain bab. Itu Nabi benarkan. Dia memang selalu macam tu. Adapun kawan ni jarang-jarang, tiba-tiba mai bulan Syaban dia dengar kata Nabi perbanyakkan puasa, dia pun nak puasa. Dia tak tahu Nabi perbanyak macam mana. Nabi perbanyak awal. Dia lagu, dia kata nak kena puasa lagi banyak sikit. Dia terkontang-kontang seorang dia nak pergi buat lagu ni. Kata kat dia, cik duduk diam-diam sat. Tu pulut kuning duduk dah, cik mau makan bang. Kata kat dia macam tu. Antuk sudah buat ramai. Dalam masalah ni, para ulama berbeza pendapat. Kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa puasa tersebut hukumnya haram. Tengok siapa yang kata ni? Syafi'iyah. Berapa banyak kita duduk puasa ni tak tahu mazhab Syafi'iyah. Tengok cik. Orang putih kata apa? Tak tahu. Ignorant. Ino tu duk makan ngayak tu kan. Itu ino kan. Dia tak tahu. Nanti saya ulang lagi sekali. Bagi hak dalam TV tu tengok. Dia kadang-kadang apa? Kita pun tak tahu kan. Kita kadang-kadang buku kita baca ni, ada orang duk ikut kita. Tapi tang kita dia meluat. Tak ikut dia ikut. Dia kata buku yang baca tu tak bohong. Mamak ni tak ada percaya. Buku tu tak bohong dia kata. Okeylah. Okey. Tak apa, macam mana pun tak apa. Dalam masalah ni para ulama berbeza pendapat. Beza pendapat dalam Syaban naik ke atas tu, 15 naik ke atas, haram ke makruh puasa? Beza pendapat. Kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa puasa tersebut hukumnya adalah haram berdasarkan larangan dalam hadis ni. Hadis ni diterima pakai dalam mazhab Syafi'i. Ada juga menyatakan bahawa hukumnya makruh. Ada kata makruh tapi bukan mazhab Syafi'i. Kecuali sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka hukumnya adalah haram. Kita dah jumpa dah kan. Kerana hadis ini khusus untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa, sepertinya mereka ini berhujah dengan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa Syaban dengan Ramadan, dan telah difaham bahawa jika perkataan Rasulullah berbeza dengan perbuatan, maka perkataannya lah yang diutamakan. Ada hadis cerita pada kita, hadis yang bertabak sahih, cerita dalam riwayat Tirmizi, pernah Nabi sambung puasa Syaban dengan Ramadan secara perbuatan. Sana'ani kata, yang pertama kita cek riwayat itu sahih ke tak. Sekiranya dia sahih, maka setiap kali Nabi sebut dengan Nabi buat tak sama, kita kena tengok yang Nabi sebut. Adapun yang Nabi buat, dia tahu apa dia buat, kita tak tahu. Kita dengar apa dia kata. Macam tu. Dia kata dia tak mahu umat dia puasa Syaban naik ke atas 15, 16, 17, dia tak mahu. Kecuali dia kata bagi orang yang dah biasa dah, duk pergi ambil 3 hari tengah, 3 hari ujung, tu pun Nabi kata lagi 2-3 hari nak masuk Ramadan, aku tak mahu hampa puasa apa dah. Hari Syak lagi tak mahu puasa. Pernah ada riwayat Nabi sambung Syaban, hari ni Nabi puasa, pergi tengok anak bulan, besok Ramadan. Kata Sana'ani,
cek balik. Kalau riwayat itu sahih, maka perbuatan Nabi dengan perkataan Nabi, umat sentiasa kena tengok perkataan dia. Adapun perbuatan dia, dia lebih tahu. Tengok dia bagi satu, apa kita panggil, satu settle punya apa, bagi selesai masalah macam tu. Baik, lagi satu hadis. Maka kita pun dah masuk bulan Syakban nanti tahun depan, pertengahan tu kita tersedut puasa apa lah. Kita puasa apa? Puasa Isnin dengan Khamis macam biasa lah, tekat-tekat lagu tu. Tambah-tambah kita mazhab Syafi'i kan, lagilah kena jaga. Baik. Wa 'anis Samma As-Samma binti Bushrin. Ini pun lagi satu menarik juga. Nama dia Samma binti Bushrin. Kita semua dia Samma. Siapa nak buat nama anak perempuan ni? Samma. Anak hang nama apa? Samma. Aku semak perut dengar kata. Tak ada nama lain anak apa. Nabi kalau nama tu tak elok, Nabi tukar dandan. Ada sahabat nama, apa nama dia? Nama dia Asiyah, bukan Asiyah dengan Ain. Asiyah Nabi tukar Jamilah. Terus yang Asiyah Nabi kata tak elok, tak mau nama Asiyah. Kalau Asiyah dengan alif tu bagus, ni dengan Ain, Ain Sad, Asiyah. Nabi kata anti Jamilah. Mulai daripada la ni hang Jamilah. Nama dia apa? Nama dia Hazan, bukan Azan. Azan tu bang, itu alif zal nun. Ni Hazan, ha zainun, Hazan. Nabi kata anta al-an Sahal. Tukar Hazan, tukar nama Sahal. Sahal maksud dia apa? Mudah, senang. Daripada panggil Hazan. Baik. Daripada Samma binti Bushr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaikum, fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin aw 'uda syajaratin falyamdugha. Rawahu khamsah wa rijaluhu thiqat illa annahu muttarib. Waqad ankara Malik, Imam Malik pula pergi ingkar. Waqala Abu Dawud huwa mansukh. Ini banyak rejak apa. Tapi kita faham kaedah Bulughul Maram. Bila Ibnu Hajar dia masukkan hadis ni dalam Bulughul Maram, walaupun perbincangan begitu hangat, hadis tu boleh pakai. Sebab dia ada dalam Bulughul Maram. Ibnu Hajar tak akan bubuh hadis yang ditolak total. Bermakna hadis ni boleh pakai, tapi dia jujur. Hadis ni sebelum nak pergi duduk tahap boleh pakai, boleh ambil hukum, tu dia punya melalui dia punya tapisan. Imam Malik tak setuju, saat ni Abi Daud pula tak setuju, saat ni siapa pula kata. Tadi Imam Ahmad seorang-seorang, ni lagi banyak. Ni masalah Samma bin Bushrin. Kita pernah dengar nama Samma ni? Tak pernah. Baru dengar je Samma. Tengok ni saya kata tadi kan, kalau duduk pergi puasa hari Ahad terkontang-kontiang seorang-seorang, tak mau puasa jemaat ataupun tak mau sambung dengan apa, dengan Ahad kan, Sabtu je nak puasa Sabtu, tak mau kapit dengan jemaat, tak mau kapit dengan Ahad, Sabtu saja. Ada makan ke, tak ada makan ke, tengok Nabi suruh buat apa Nabi kata, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada kalian. Hari Sabtu kita puasa ni pasal apa? Ramadan puasa lah, jemaat ke Ahad kan puasa habis. 1 Ramadan jatuh hari Sabtu, puasa. Akhir Ramadan jatuh hari Sabtu, puasa, dia wajib. Maka jika salah seorang di antara kalian tidak mendapat kecuali kulit anggur atau ranting kayu, maka hendaklah dia ambil, dia kunyah. Jangan puasa hari Sabtu. Tu dia. Nabi punya tak mau. Hari Sabtu tu, pergi puasa dia saja. Macam Syekh tadi jawab kan, saya tak ada apa, saya nak ikut cara Nabi puasa. Ambil rumput, suruh dia tokak. Hang tak boleh puasa hari ni. Tak, pasal apa? Tak tahu. Hikmah yang belum kita jumpa.
Mungkin kata masa dulu hari Sabtu, hari orang ahlu kitab ke apa ke, dia apa duk buat dengan hari tu kan. Nabi tak mau. Nabi tak mau. Puasa hari Sabtu boleh, ba'dahu au qablahu. Sehari depan, sehari belakang kena mesti kafir. Tak mau hari dia saja. Jemaat pun demikian juga. Sampai Nabi kata apa dia? Liha'ina. Kulit anggur. Tahu budak-budak kan makan suka buang kulit anggur kan? Ambil kulit tu kita makan. Jangan duk pergi puasa hari Sabtu saja. Ataupun ud syajar. Ni kulit pokok. Pepok bila saat tanda tak puasa. Jangan telan sudah. Khaid tu balik. Perawi hadis ini riwayat khamsah. Dan perawi-perawinya siqah. Hanya saja hadis ini muttarid. Dia jujur dia abang. Hadis ini muttarid. Muttarid ni maksud dia apa ikhwan? Dalam sanad dia berkocak. Dilihat oleh orang biasa tak nampak. Dilihat oleh orang yang muhaddis, dia tahu. Ada bincang sanad dia, muttarid. Imam Malik menganggapnya mungkar. Imam Malik bila mai satu tahap, dia duk tengok hadis ni, dia kata tak mau, stop buang hadis ni. Abi Daud kata hadis ni telah dimansukhkan. Baik, tengok penjelasan dia. As-Sama' bin Bushrin, nama sebenar dia Buhayyah. Sedap nama dia, bukan Sama' saja. Dia juga ada nama Buhayyah ataupun Buhaimah. Orang panggil nama dia dengan nama Buhayyah. Dia terkenal dengan nama Buhayyah. Dia ni adalah saudara perempuan Abdullah bin Bushr, dan Abdullah bin Bush meriwayatkan hadis daripada dia. Abdullah bin Bush ni banyaklah hadis kita jumpa pasal dia. Rupanya dia ni ambil daripada hadis ni, dia ambil daripada saudara perempuan dia, Sama' bin Bush. Baik, tengoklah penjelasan hadis dia kata. Ambil tengah tu lah, yang dia berkandungan tu. Di atas tu dia ulang. Tak apalah. Sama' bin Bushrin, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu. Tak mau. Kecuali pada puasa yang telah diwajibkan atas kalian. Maka jika salah seorang di antara kalian tidak mendapat kecuali kulit anggur atau ranting kayu, maka hendaklah dia mengunyahnya, makan untuk berbuka, menunjukkan bahawa dia tidak berpuasa. Hari Sabtu, hari Jumaat kena tunjuk tak puasa kecuali Ramadan. Pergi berhenti takat tu, tak bubuh Ramadan, dia klik video takat tu. Kan, hari Jumaat pakat tunjuk tak puasa kecuali Ramadan. Kena tunjuk hari biasa ni kita tak puasa. Hadis ni riwayat 5 dan perawi-perawinya siqah, semua okey perawi dia. Hanya sahaja hadis ni muttarid. Imam Malik menganggapnya mungkar. Abu Daud kata hadis ni dah mansuh, dah tak ada hukum. Hadis ni muttarid kerana sanad ni kata. Pasal apa dia kata sanad dia berkocak? Pasal apa? Kata dia kerana Abdullah bin Bushrin meriwayatkan daripada saudarinya. Abdullah bin Bushrin ambil daripada As-Sama', dan pada kesempatan lain dia tidak menyebut nama As-Sama' ni, dia tak sebut nama saudari dia ni. Kemudian ada menyatakan bahawa cacat ini tidak bermasalah kerana dia adalah seorang sahabat. Bila Abdullah bin Bushrin, dia rawi yang terlibat, dia tak sebut di atas dia ada satu rawi. Dia tak sebut tu, kita kata mungkin biasa dia ambil daripada kak dia kan, adik perempuan dia kan. Jadi Imam Malik ni bila mai kat sini, dia orang putih panggil skip lah. Why you skip? Bila kata skip dalam ilmu hadis dia panggil mursal. Mursal biasanya kalau ulama kata mursal maksudnya dhaif. Skip tu punya pasal. Tapi ulama hadis kata tak ada masalah, sebab dua orang ni
Dua orang ni, Abdullah bin Bushrin dan Sama' bin Bushrin ni, mereka dua-dua sahabat Nabi. Maka kalau skip sahabat ni tak ada masalah, pasal sahabat ni adil. Maka itu bukanlah satu masalah sampai nak tolak hadis ni. Tak. Itu yang dia maksudkan dengan mutarib yang ada dalam hadis ni. Kata San'ani, kemudian ada yang menyatakan bahawa cacat ini tidak bermasalah kerana seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Bushri pun sahabat, Sama' pun sahabat. Ada juga menyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Bushrin daripada ayahnya Bushr. Ada juga menyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Bushrin daripada saudarinya As-Sama' daripada Aisyah radhiyallahu anha. An-Nasa'i kata hadis ini mutarib, hadis ini mengalami kegoncangan dari segi ulama duk bincang sanad dia. Ibnu Hajar kata, tengok apa kata Ibnu Hajar, bisa jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah dari ayahnya, dari saudaranya, sedangkan saudarinya meriwayatkan melalui perantaran orang lain, dan semua jalur itu adalah sahih belaka, tak ada masalah. Ibnu Hajar masuk campur, dia kata ni perbincangan saja, nak cari. Kata Ibnu Hajar, semua sampai pada Nabi, tak ada masalah. Pasal itu kita kata hadis, walaupun kita tak tahu nama sahabat, dia tetap sahih, sebab sahabat dikatakan adil dalam ilmu hadis. Abdul Haq mentarjihkan jalur yang pertama, kemudian diikuti oleh Darul Qutni. Hanya sahaja banyak sanad periwayatan dalam hadis ini, padahal dia melalui satu sanad, dan satu sanad membuat riwayat ini menjadi lemah. Dia ada banyak sanad, tapi dalam banyak-banyak sanad tu ada satu sanad dhaif, tapi sanad-sanad lain kesemuanya sahih, dan menunjukkan bahawa adanya kekurangan hafalan, kecuali jika hadis ini melalui seorang ulama pengapai yang bisa mengumpulkan berbagai jalur periwayatan untuk satu hadis, maka ia telah menunjukkan kekurangan hafalannya. Namun dalam keadaan hadis ini tidak demikian, bahkan perawi pun diperselisihkan apakah dia daripada Abdullah bin Bushrin. Imam Ibnu Hajar tulis selesai, ini mutarib ni perbincangan ulama tentang kedudukan sanad, nak pastikan dia daripada mana. Ibnu Hajar kata banyak sanad tentang hadis tak boleh puasa hari Sabtu ni. Dalam banyak-banyak tu ada satu yang dhaif, ada nama perawi-perawi ni, tapi hak lain semuanya sahih. Dia kata, Ibnu Hajar kata hadis ni tak ada masalah untuk pakai. Pasal tu Ibnu Hajar ambil, kalau hadis ni memang kena tolak. Pasal apa dia tulis mutarib? Sebab dia nak habaq kata berlaku perbincangan yang hangat tentang sanad hadis ni. Ini baru betul hadis. Dia kena masuk ke langgang lah. Ni tak ada masuk ke langgang jadi juara. Mana boleh? Tak masuk ke langgang pun tiba-tiba jadi juara. Tak boleh. Ni baru hadis. Sedangkan mungkarnya hadis ini, sedangkan menurut Imam Malik, kerana Abu Daud telah meriwayatkan daripada Imam Malik bahwasanya dia berkata ini adalah satu kebohongan. Sedangkan perkataan Abu Daud bahawa hadis ini mansuh, maka bisa jadi yang memansuhkannya adalah hadis yang berikut. Abi Daud kata hadis itu mansuh. Mungkin kata Abi Daud hadis itu mansuh. Hadis itu mansuh dengan apa? Hadis itu hadis mansuh. Tapi walaupun hadis itu mansuh, ada satu hadis lain kita pakai. Ni hadis ni. Jadi bila kita tengok secara jujur San'ani bayang, maka hadis ni hadis yang melarang kita puasa pada hari Sabtu sahaja ni, hadis itu hadis yang boleh diterima. Maka jangan kita puasa hari Sabtu. Lepas tu dia buat satu lagi hadis. Itu hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, dan beliau bersabda, sesungguhnya kedua hari tersebut hari raya orang musyrik, maka aku ingin menyalahi mereka itu. Tapi kata dia hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah mensahihkannya
dan lafaz ini daripadanya. Imam Abi Daud kata hadis kita baca tadi mansukh, tapi dia kata hadis ni sahih. Kalau kita tolak hadis sama tadi, hadis ni tetap ada, hadis ni sahih. Hadis ni tetap ada. Hadis ni beritahu apa? Nabi SAW sering sekali berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Maksudnya dia tak puasa Sabtu saja, dia puasa Sabtu dan Ahad. Dari segi lafaz tak sama, tapi dari segi makna sama tak? Makna dia sama pada Nabi tak mau puasa hari Sabtu saja. Sama kan? Nabi tak mau puasa hari Sabtu saja. Dia kata Nabi puasa pada hari Sabtu dan Ahad. Lepas tu Nabi kata, pasal apa lah? Hari Sabtu dan Ahad ni aku nak puasa dua-dua, sebab hari ni hari depa duk raya. Depa tentulah tak puasa lah raya depa. Aku nak puasa, aku nak bagi tak sama dengan depa. Hari Sabtu dia puasa, hari Ahad dia puasa. Kita kalau nak pergi puasa hari Sabtu saja tak mau. Kalau kita nak kapit dengan Ahad atau Jumaat, silakan. Larangan berpuasa pada hari tersebut, Sabtu dan Ahad, adalah pada masa-masa awal datangnya Islam. Pada permulaannya Rasulullah lebih suka menyama ahlu kitab. Kemudian pada masa-masa akhir beliau, dia lebih suka berbeza dengan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut secara jelas. Ada juga menyatakan bahawa yang dilarang ialah jika orang tersebut berpuasa pada hari itu saja dan tidak berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. At-Tirmidzi meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada suatu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin, dan pada bulan yang lain boleh berpuasa hari Selasa, Rabu dan Khamis. Tapi hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini menunjukkan, menjelaskan disunahkan berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad untuk menyalahi ahlu kitab, dan zahir hadis menunjukkan bolehnya berpuasa baik pada salah satu dari kedua hari tersebut atau pada kedua-duanya sekali. Hadis ini menjadi dalil daripada kita sunnah kita menyelisih. Nanti ke depan ni Sana'ani dia ada buka bab tentang Kitabul Adab. Di situ dia buat hadis, dia akan bincang kepada kita tentang kita disuruh berselisih dengan ahli bid'ah sekalipun. Lagi tak sama kita dengan mereka. Lagi dua muka je. So ni orang bang pula lah. Tak dan panjang. Kat ni baca masa tazkirah. Nak kena bagi habis juga Makcik Aisyah pasal sebab pulut kuning. Saat ni Saat ni tazkirah lah. Tazkirah kita extend sikit. Baca melaju. Okey. Tapi kalau satu hadis dan tengok. Jadi daripada hadis ni, hadis yang kita baru habis ni dengan hadis As-Sama' ni, dia ada persamaan. Hadis Ummu Salamah, cerita dia jangan menunggalkan hari Sabtu dengan puasa. Dalam hadis Ummu Salamah ni dia habaq kata sebab Nabi nak bagi khilaf dengan musyrikin. Tapi tak jelas lah Nabi sebut tu tak jelas. Tapi kemungkinan masa-masa yang akan datang kita akan jumpa pasal apa Nabi tak bagi kita puasa hari Jumaat saja, Sabtu saja. Tapi kalau bercentum hari, 2 hari, tak apa pula. InsyaAllah kita akan jumpa satu masa nanti. Baik, satu lagi hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumin Arafah bi Arafah. Rawahu khamsah ghairu Tirmidzi wa sahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqaili. Ada juga ingkarna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Nabi larang puasa. Maknanya Nabi larang siapa puasa? Orang haji lah kan. Hadis ni riwayat khamsah selain At-Tirmidzi. Hadis ni hadis khamsah tapi Tirmidzi bawa kecuali diri dia.
Hadis ni juga Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim mensahihkannya, sedangkan Al-Uqaili menganggapnya sebagai hadis yang mungkar. Baik, tengok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Rawahul Al-Khamsah selain daripada At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim mensahihkannya, sedangkan Al-Uqaili menganggapnya hadis mungkar kerana di dalamnya, dalam sanad terdapat Al-Mahdi bin Hajri yang didhaifkan oleh Al-Uqaili. Dia berkata riwayat yang berasal darinya tak perlu diperhatikan, dan perawi yang meriwayatkan daripadanya diperselisihkan, mendapatkan cacatan yang khusus. Menurut catatan saya Sana'ani di dalam Al-Khulasah, Ibnu Ma'in berkata, aku tidak mengenalnya. Sedangkan Al-Hakim mensahihkan hadisnya. Yang demikian, yang kemudian hal ini didukung oleh Az-Zahabi dalam Mukhtasar Al-Mustadrak. Dan di dalam Al-Mughni, dia tidak dimasukkan di dalam golongan perawi-perawi yang dhaif. Sedangkan orang yang meriwayatkan daripadanya ialah Hushayb bin Abdal. Di dalam At-Taqrib, Ibnu Hajar berkata dia adalah perawi yang thiqah. Bila Al-Uqaili buat kenyataan kata perawi ni ada perawi yang dhaif, Sana'ani membentangkan pembicaraan secara adil. Perkataan Az-Zahabi dan perkataan Ibnu Hajar. Az-Zahabi dan Ibnu Hajar kata perawi ni tak ada masalah. Itu penting dibentangkan. Satu orang kata hadis tu dhaif, bincang apa sebab dia kata dhaif, tak mana yang dilihat. Lepas tu lihat pula pada angle yang lain, macam mana perbahasan ulama-ulama lain, macam mana mereka berhujah. Kata Ibnu Hajar dan Sana'ani, hadis ni hadis yang boleh pakai. Perawi-perawi dia perawi-perawi yang diterima. Tapi kalau Albani menganggap dia dhaif. Tapi dhaif dari sini bukanlah dhaif yang ditolak. Dhaif yang kalau kita padu memadu, dia boleh menjadi satu sokongan hujah. Sana'ani, nampaknya Sana'ani dia lebih cenderung kepada Ibnu Hajar. Hadis ini dengan jelas menerangkan haramnya berpuasa Arafah di Arafah. Inilah pendapat Yahya bin Sa'ad Al-Ansari. Dia berkata seseorang yang sedang menunaikan haji harus berbuka, tidak berpuasa pada hari itu. Dan ada yang menyatakan bahawa puasa Arafah di Arafah tidak apa-apa bagi yang mampu. Hadis ni ulama tidak sepakat larangan itu larangan haram, tak sepakat. Cuma ada hadis kata jangan puasa lah orang haji, jangan puasa. Tapi kalau dia mampu, ada ulama kata dia boleh puasa. Tapi kerana ada hadis kata jangan puasa, the best is jangan puasa. Walaupun puasa tak jadi haram, tapi kerana hadis melarang, the best is jangan puasa. Baik. Ada menyatakan bahawa puasa Arafah di Arafah tidak apa-apa bagi yang mampu, dan puasa tersebut tidak melemahkannya daripada berdoa. Pendapat ini diriwayatkan daripada Asy-Syafi'i yang didokong oleh Al-Khattabi dan Jumhur. Hanya sahaja berbuka pada hari itu lebih baik. Sana'ani kata walaupun Syafi'i kata lagu tu, Khattabi kata lagu tu, jumhur ulama kata lagu tu, nak puasa tak salah, tapi tak puasa jauh lebih baik. Pasal apa? Pasal Nabi tak puasa. Nak kata apa? Itulah satu sampel yang paling besar kita ada. Orang lain tak ada, benda ni ikhwan kita ada. Kita ada contoh yang besar. Tak mana saja kita bawa Nabi kita tunjuk ke orang. Orang lain tunjuk kasut, replika, picum pula. Punya dhaif sampai tahu tu. Yang Nabi tu ada, dia tak mau ambil replika. Jalan ni depan saya ada tisu. Tisu ni bukan serban Nabi pun. Serban orang putih pakai apa? Turban pula. Turban kan? Turban. Lari jauh je. Turban kan? Ataupun kita kata mandil. Apa, sapu tangan. Nabi ada kain kan? Kain perancar-perancar kecil-kecil kan? Bila saya tengok tisu ni, ya Allah, gamaknya macam ni lah kain Nabi dia ingui. Allahu Akbar. Saya dapat berkat ke? Ni siapa yang cerita ni?
Saya pegang ni. Oh, Nabi ada kain dia duk lap peluh kan. Gamaknya, ya Allah kan, kita punya inner feeling kita ni lembut kan. Kita, ya Allah macam ni ke? Kebetulan tisu ni pun warna putih. Loh, Nabi suka putih, ya Allah. Cuma ambil minyak atas berman buah macam ni. Ya Allah, orang tanya apa? Macam ni lah exactly Nabi punya pakat cium. Lepas 3-4 hari masuk Perak Road. Orang masalah mental. Kena kata ya khat, masalah mental. Tak dapat bimbingan. Pasal tu rosak kebanyakan agama pasal benda ni. Andai-andai, orang putih panggil apa pakcik? Duk andai. Orang putih panggil apa? Speculate. Tu tengok ihtimal. Mungkin macam ni kot, mungkin Allahu Akbar. Tengok cincin kita, cincin Nabi lagu ni, duk tak duk picum cincin sendiri. Dia pun tahu ikat di Siam. Dia pun tahu cincin tu pergi ikat batu di Siam. Dia tanya dekat kawan jual cincin masa dia beli di Siam, dia kata batu apa? Dia tu kata akik kot. Dia tu pun tak sure. Dia duk kata macam Nabi duk cium. Mental lah. Yang kita nak cium apa dia? Sunnah Nabi. Nabi tak bagi kepada kita apa dia? Nabi suka kita pada hari Arafah jangan puasa. Dan dia tunjuk contoh, dia tak puasa. Best. 1000 mulut kata boleh puasa pun, kita tetap kata tak puasa bagi orang pergi ukuh di Arafah, itu yang paling best. Kalau orang kata pada kita, ada ulama kata boleh puasa, kita kata tak dinafikan. Tapi Nabi sendiri tidak puasa. Pertahan sungguh-sungguh. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang melaksanakan ibadat haji, beliau tidak berpuasa di Arafah saat berada di Arafah. Hanya sahaja hal itu tidak menunjukkan haram berpuasa di hari tersebut. Memang benar kita betul. Nabi tak puasa. Ada orang kata sah Nabi tak puasa bukan makna haram. Betul, kita setuju. Tapi Nabi tak puasa. Saya nak puasa, Nabi tak puasa. Tidak bermakna haram. Nabi tak puasa. So, apa penyanyi Indonesia tu dia kata apa, Makcik Aisyah? Apa dia kata? Apa? Dia duk main lupa, dia ingat. Apa? Racun di tangan, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Lepas tu dia kata, aku tak tahu mana satu akan kau beri padaku. Kalau aku nak beri padamu, aku tahulah, aku bagi madu, tak matilah. Tapi kau nak bagi pada aku, tak tahu. Lepas tu dia kata apa? Kau suka apa? Kau suka jengkol? Apa? Aku suka kek. Lagu lain ke? Bukan satu ke pakcik? Aku singkong dengan keju. Oh. Bila Agus tak ada melelong kita. Kau suka apa? Jengkol? Singkong. Oh, singkong tu lebih kayu. Aku suka keju. Kau suka singkong. Aku suka singkong, kau suka keju. Lepas tu aku suka apa tu? Caitong apa sih? Apa tu, ada lagi satu kan? Kau suka disco, aku suka panggil Jaipong. Oh, dari jaga. Oh. Aduh, ya Allah. Jadi macam tu kita duk kata Nabi duk ajak sunnah dia tu duk ajak macam-macam. Kita ikut cara Nabi. Last sekali dia kata, hanya sahaja terkadang beliau melakukan sesuatu kurang utama untuk menjelaskan boleh sesuatu, sehingga hal tersebut tetap sahaja paling utama bagi beliau kerana posisi beliau sebagai penjelas dan penyampai syariat dengan perbuatan. Hanya sahaja yang nampak lebih kuat hukumnya adalah haram, kerana
hukum asal sesuatu larangan adalah pengharaman. Dia kata Nabi SAW pemberi penjelasan yang utama pada kita. Tu adalah Nabi. Maka Sunani lebih suka hadis ni menjadi dalil kata haramnya puasa pada hari Arafah. Tapi jumhur tidak macam tu. Jumhur kata siapa nak puasa boleh puasa dengan syarat dia kena pastikan dia tak lemah. Dia boleh puasa, tapi paling best adalah tidak puasa pasal Nabi sendiri tidak puasa. InsyaAllah kita tinggal lagi satu hadis saja, dua hadis kita bawa dalam tazkirah kita lah. Wallahu a'lam.